Berita Al-Hijrah 17 Rabiul Awal 3 November. Suspek bunuh Suria direman 7 hari. Terperangkap 90 jam, kanak-kanak ditemui selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Suspek kes pembunuhan kejam Siti Nur Suria Ismail, 19 tahun, direman 7 hari bermula hari ini. Tahanan reman ke atas pelajar tingkatan 6 itu membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu, suspek hadir ke mahkamah dengan memakai pakaian lokap ungu sambil diiringi anggota polis kira-kira jam 10.10 pagi. Tangkapan terhadap suspek dibuat berdasarkan bukti yang ditemui di lokasi kejadian dan kamera litar tertutup CCTV di rumah burung berhampiran rumah mangsa. Suspek yang juga kawan baik mangsa tampil memberi keterangan di Balai Polis Temelung pada 7.30 pagi Isnin. Namun keterangan yang diberi suspek mencurigakan polis di samping kesan lebam di bahagian badan suspek menjurus kepada penahanannya. Ahad lalu, seorang gadis berusia 19 tahun ditemui mati oleh adiknya dipercayai menjadi mangsa samun dan bunuh di ruang tamu rumahnya di Kampung Lubuk Batu, Hulu Terengganu. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, mayat Siti Nur Suria Ismail ditemui dengan kesan tikaman dan tetakan di beberapa anggota badan termasuk putus pergelangan tangan kiri. Lebih memilukan, tragedi itu turut disaksikan ibu mangsa yang terlantar akibat kanser otak. Suspek turut melarikan sejumlah wang ratusan ringgit, barangan kosmetik, 2 buah beg dan 2 telefon bimbit milik mangsa. Hasil soal siasat polis terhadap suspek turut membongkar motif sebenar pembunuhan dipercayai kerana salah faham akibat ejek-mengejek. Perintah reman dengan kebenaran Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda itu berakhir 9 November. 3 beranak maut selepas trailer muatan simen yang dinaiki mereka terbabas di Jalan Lama Kota Baru, Gopeng malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10 malam semalam itu, mangsa yang maut ialah pemandu trailer Hafizi Nizam Ali Supian, 30 tahun dan 2 anaknya, Muhammad Afif Rafiqi, 9 tahun serta Arayan Noh Nizam, 6 tahun. Ketua Polis Daerah Kampar Superintenden Hasrun Nazri Hashim berkata, siasatan awal mendapati nahas berlaku apabila trailer yang dipandu mangsa dari arah Kota Baru menghala ke Malim Nawar terbabas. Trailer terbabit dipercayai terbabas di lorong kiri sebelum melanggar tiang elektrik serta besi penghadang sebelah kiri jalan. Ketiga-tiga mangsa tersepit dengan kecederaan parah dan maut di lokasi kejadian. Superintenden Hasrun berkata, pasukan penyelamat dari Balai Bomba dan penyelamat BBP, Gopeng serta Kampar mengambil masa 5 jam untuk mengeluarkan semua mangsa. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta siasatan lanjut diteruskan. Bedah siasat dijalankan di Unit Forensik Hospital Kampar bermula jam 5 hingga 7 pagi. Kontraktor utama dan subkontraktor projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, SUK, dikenakan penalti RM180,000 kerana gagal memastikan keselamatan di tapak pada 19 September sehingga menyebabkan kepingan konkrit terjatuh dan menghempap sebuah kereta. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dalam satu kenyataan berkata, kontraktor utama MRCB Builders Sdn Bhd dikenakan penalti sebanyak RM80,000 manakala subkontraktor Magna Setia Sdn Bhd RM100,000. Kedua-dua kontraktor berkenaan masing-masing dikenakan penalti mengikut Seksyen 34B-1-C dan Seksyen 34C-1 Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 iaitu kewajipan kontraktor dalam memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan sama ada semasa atau selepas pembinaan. Dalam kejadian 19 September, seorang wanita nyaris maut selepas kepingan konkrit daripada kerja-kerja pembinaan SUK terjatuh menghempap kereta yang sedang dipandunya di Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 MRR2 yang mengakibatkan keretanya remuk dan kecederaan pada tangan kirinya.
Hasil siasatan, CIDB mendapati subkontraktor turut tidak mengikut prosedur kerja yang betul dan mempunyai penyelia tapak yang tidak diakreditasi. Berikutan itu, subkontraktor berkenaan telah diarah membuat penambahbaikan dalam prosedur keselamatan termasuk menghantar pekerja, penyelia tapak dan pengurus pembinaan untuk diakreditasi. CIDB turut mengarahkan subkontraktor berkenaan melakukan audit keselamatan oleh pihak ketiga terhadap keselamatan projek, cara kerja dan pengendalian serta pengurusan tapak bina. Sepanjang siasatan, kedua-dua syarikat memberikan kerjasama yang baik termasuk membuat aku janji untuk meningkatkan prosedur dan pelaksanaan kerja yang lebih selamat. Gara-gara bertindak agresif dan cuba merempuh polis, seorang lelaki dihukum penjara 3 bulan dan denda RM3,000 oleh Mahkamah Majistret Sungai Siput. Majistret Norhab Sarina Ayub menjatuhkan hukuman tersebut terhadap Majid Mat Aisyah, 48 tahun dan memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh tertuduh ditahan pada 27 Oktober lalu. Mengikut pertuduhan, Majid didakwa dengan sengaja menghalang Inspektor Muhammad Rasif Abdul Hatta semasa pemeriksaan dibuat terhadapnya di sebuah rumah di rancangan perkampungan tersusun Salak Baru Sungai Siput Utara pada 12.30 tengah hari 27 Oktober lalu. Ketiga serbuan tertuduh bertindak melarikan diri dengan sebuah kereta Protonwira dan pihak polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan ke arah tayar kereta tertuduh. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda hingga RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, di mahkamah sama, Majid dan 3 lagi rakannya, Muhammad Fazri Ahmad 43 tahun, Muhammad Azuddin Abdul Ghani 41 tahun dan Ahmad Kamil Ismail 47 tahun, turut didakwa atas kesalahan memiliki, mengedar serta memasukkan dadah ke dalam badan. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan itu di lokasi sama. Hasil serbuan di rumah terbabit, polis turut merampas heroin seberat 29.1 gram dengan anggaran nilai RM1,500. Mereka didakwa mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39E-1 Akta sama. Kes disebut semula 8 Januari depan. Selepas hampir 9 bulan memperdaya 6 mangsa, seorang lelaki yang mengaku sebagai bomoh akhirnya ditahan polis petang semalam. Lelaki berusia 50 tahun yang juga pesara kerajaan itu kemudian direman 4 hari selepas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Nerang. Suspek sebelum ini ditahan ketika dalam perjalanan ke kampungnya di Padang Sanai dan dipercayai untuk memulangkan kembali barang kemas kepada salah seorang mangsa. Suspek dipercayai terbabit menipu 6 individu dengan melarikan barang perhiasan emas dalam kes berasingan sejak Januari hingga September lalu. Berita Al-Hijrah sebelum ini melaporkan seorang wanita kerugian RM45,000 selepas ditipu bomoh dengan menyerahkan barang perhiasan emas kepada suspek kononnya untuk tujuan perubatan. Modus operandi yang digunakan suspek untuk memperdaya mangsa ialah dengan menipu kononnya mangsa mengalami gangguan makhluk halus dan barang perhiasan emas milik mangsa akan mendatangkan mudarat. Suspek kemudian meminta barang perhiasan emas mangsa dan membalut dengan kain putih dan perlu diletakkan dalam bilik mangsa dan tidak dibenarkan sesiapa membuka ikatan kain berkenaan. Sementara itu, polis terus menerima laporan dari 5 mangsa lain berhubung perbuatan lelaki terbabit. Kesemua mangsa dipercayai berusia antara 32 hingga 60 tahun yang menetap di sekitar daerah Padang Terap. Suspek ditahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. 2 ahli Lembaga Pengarah Syarikat Membaiki dan Menjual Jentera Pembinaan mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menyebabkan pencemaran di Sungai Gong Rawang. Mereka didakwa melakukan kedua-dua perbuatan itu di premis sama dan berdepan hukuman penjara hingga 30 tahun jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pertama, Chai Kin Sang 62 tahun dan anaknya Chai Wen Tek 31 tahun didakwa telah melakukan hianat dengan menyebabkan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya daripada premis FG Autoparts Sdn Bhd
disalurkan dalam alur air yang akan mengalir ke dalam Sungai Gong dengan mengetahui bahawa ia akan menyebabkan susut bekalan air bagi minuman. Mereka dituduh melakukan perbuatan itu di premis berkenaan di Batu Arang, Rawang antara 17 dan 19 Oktober lepas. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 5 hingga 30 tahun dan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kedua-dua tertuduh juga didakwa dengan niat bersama telah melepaskan bahan buangan mengandungi bahan berbahaya dari bengkel serupa ke dalam alur air yang akan mengalir ke Sungai Sama tanpa lesen di tempat dan masa sama. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 25/1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman denda RM100,000 atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin masing-masing RM400,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 16 Disember untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Pada 3 September lalu berlaku pencemaran minyak dari kilang berkenaan yang telah menyebabkan 4 loji rawatan air LRA Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang dihenti tugas mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual yang menjejaskan kira-kira 5 juta pengguna di 1,292 kawasan di 7 wilayah di sekitar Lembah Kelang. Seremban pula dikenakan PKPB. Alhamdulillah bertemu kembali. Seremban akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bermula 5 November sehingga 18 November 2020. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPB itu meliputi 9 mukim selepas mendapat nasihat KKM ekoran peningkatan kes positif COVID-19 di daerah berkenaan. Pelaksanaan PKPB ini akan meliputi 9 mukim seperti berikut. Ampangan, Seremban, Bandar Seremban, Labu, Rantau, Rasah, Setul, Pantai dan Lenggeng. Tambahnya, SOP PKPB di daerah itu adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Antaranya, pergerakan keluar masuk atau merentas daerah adalah tidak dibenarkan kecuali bagi kes-kes kecemasan dan perlu mendapat kebenaran daripada PDRM. Selain itu, hanya 2 orang sahaja dari sebuah rumah dibenarkan keluar untuk membeli barangan keperluan. Malaysia catat angka kematian harian tertinggi hari ini iaitu 12 kes, menjadikan jumlah yang terkorban akibat virus itu setakat ini meningkat kepada 263 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah turut memaklumkan kes positif kembali kepada 4 angka iaitu 1,054 kes. Dimaklumkan pada hari ini negeri Sabah mencatatkan jumlah sebanyak 678 kes iaitu bersama dengan 64.3% daripada keseluruhan kes positif harian. Sebanyak 310 kes iaitu bersama dengan 29.4% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster penjara dan pusat tahanan sementara. Daripada jumlah itu, kluster rumah merah menyumbang sebanyak 229 kes iaitu 73.9%. Tambah beliau, jumlah keseluruhan positif COVID-19 di negara ini terus meningkat kepada 34,393 kes dengan 10,135 kes aktif. Dalam pada itu, 38 kluster masih aktif termasuk 2 kluster baru iaitu Cargas di Negeri Sembilan dan Permatang di Pulau Pinang, manakala 117 kluster sudah ditamatkan.
Malaysia menyambut baik keputusan Arab Saudi yang membenarkan jemaah luar negara mengerjakan ibadah umrah selama 10 hari dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Menerusi kenyataan bersama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, kementerian mereka akan bekerjasama rapat dalam usaha untuk memastikan umat Islam di Malaysia turut mendapat peluang mengerjakan umrah di Tanah Suci. Jelas Datuk Seri Zulkifli dan Datuk Seri Hishamuddin, kerajaan akan terus memantau situasi COVID-19 khususnya di Malaysia dan meneliti dari semasa ke semasa SOP ibadah umrah yang ditetapkan Arab Saudi. Kerajaan akan melakukan yang terbaik demi kepentingan rakyat Malaysia khususnya jemaah umrah yang bakal ke Tanah Suci kelak. Bagi kerajaan, keselamatan dan kesihatan jemaah umrah Malaysia ialah keutamaan tinggi. Tambah kenyataan itu, Wisma Putra dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga akan mendapatkan khidmat nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Belanjawan 2021 yang disifatkan mencabar antara agenda yang dinanti-nantikan rakyat bagi menentukan nasib mereka ketika negara masih bertarung dengan pandemik COVID-19. Di saat ramai yang hilang pekerjaan, peniaga yang susut nilai pendapatan, mereka amat mengharapkan lanjutan moratorium agar bebanan hutang dapat ditangguh buat sementara waktu. Laporannya bersama Khadizah Faisal. Rata-rata orang ramai yang ditemui mengemukakan cadangan lanjutan moratorium agar pengguna masih mempunyai lebihan wang untuk memenuhi keperluan harian. Ia amat membantu individu yang kehilangan pekerjaan, pekerja yang dipotong separuh gaji dan peniaga yang terjejas dalam sektor tertentu. Dan untuk moratorium pula kepada mereka-mereka yang mempunyai kredit dengan syarikat kewangan. Jadi saya memohon pihak kerajaan supaya melanjutkan lagi moratorium ini supaya rakyat kita, pemilik-pemilik kenderaan, pemilik hartanah dapat lagi bertahan sehingga ekonomi kita kembali pulih lah. Mungkin boleh memberikan 6 bulan pertama lagi. Mana moratorium yang lepas ini dia berakhir pada bulan 12. Jadi kalau boleh disambungkan bulan 12 itu sampai bulan 6 tahun 2021, sekiranya masalah ini berlanjutan, dia akan disambung lagi kepada hujung tahun hadapan. Mungkin lah. Kita boleh cadangkan untuk sambungan mungkin 3 bulan atau bulan 3 ataupun hingga bulan 6 lah untuk moratorium ni. Kalau tak nak bagi bantuan dari segi kewangan pun tak ada masalah. Kalau macam itulah penangguhan bank ke kan, boleh cakap dengan owner bangunan ni ke, boleh kurangkan sedikit ke sewa kan. Sekurangnya mengurangkanlah beban kami yang dekat sini ni. Tidak kurang juga yang masih mengharapkan pengeluaran akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi menampung keperluan kewangan yang mendesak bagi individu tertentu. Jika tidak dapat diluluskan untuk setiap individu, sekurang-kurangnya ia diberi secara bersasar khususnya kepada mereka yang benar-benar terjejas. Inisiatif itu dilihat lebih baik berbanding kemungkinan wujudnya pilihan terakhir untuk berpinjam dengan ahlong. I mean, it's a very good idea. You see, sekarang lah perlu diorang tolong kita, right? Not dah umur 50 tahun, kita boleh kumpul balik, right? Kita boleh kumpul balik. And then if they are able to help, rather than kita pergi minta duit daripada orang-orang lain, end of the day get into trouble, ada duit sendiri keluarkan. Sementara itu, peluang pekerjaan wajar diberi perhatian untuk belanjawan akan datang bagi menampung angka pengangguran sebelum ini ditambah dengan 800 individu yang dilapor hilang pekerjaan gara-gara COVID-19. Kerajaan juga perlu memerlukan inisiatif bagi merancakkan kembali sektor pelancongan yang terjejas akibat penutupan pintu sempadan. So oleh demikian, saya rasa kena win-win situation dengan pendidikan yang mereka ada dan juga gaji yang ditawarkan supaya ekonomi dapat dirangsang semula. Sepatutnya sebelum ni memang fresh graduate ditawarkan dengan 2,000 hingga 2,500 saja. Tapi disebabkan oleh musim COVID ni, ia diturunkan kepada RM1,500 berdasarkan media-media lah. Tapi saya rasa kekalkan sahaja
sehingga 2,500 supaya mereka dapat melangsungkan kehidupan seperti biasa. Tahun ini kerajaan telah membelanjakan 305 bilion dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di samping membantu kelangsungan hidup rakyat, antaranya bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Sementara COVID-19 masih lagi menjadi ancaman, bantuan kewangan seumpama itu wajar untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2021 yang akan dibentangkan 6 November ini. Bajet Parlimen cabar petunjuk pemulihan ekonomi dalam mencipta pekerjaan dan pendapatan rakyat akibat pandemik. Saksikan belanjawan 2021 di TV Al-Hijrah jam 3 petang Jumaat ini. Tertelan berus gigi, wanita jalan pembedahan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Selepas 90 jam terperangkap di bawah runtuhan akibat gempa bumi di Izmir, Turki, seorang kanak-kanak 4 tahun ditemui selamat. Kejayaan pasukan penyelamat mengeluarkan Aida Gezgin diiringi tepukan kuat dan laungan takbir. Visual yang dikongsikan di Reuters merakamkan detik-detik mencabar cubaan pasukan penyelamat mengeluarkan Aida dari runtuhan. Sebelum itu, mereka mendengar jeritan Aida di balik runtuhan dan dia berjaya dibawa keluar beberapa jam selepas itu. Ketika Aida dibawa ke hospital, kanak-kanak itu sempat meminta meatball dan minuman yogurt, mungkin kerana terlalu lapar. Gempa bumi di Turki pada 30 Oktober lepas di Laut Aegean meningkat kepada 100 orang, manakala 2 remaja antara yang terbunuh di Samos, Greece. Seorang wanita di Mekah berdepan detik cemas selepas tertelan berus gigi. Hasil pemeriksaan menerusi ujian X-ray, berus gigi itu didapati tersangkut di dalam perut wanita berkenaan. Gulf News melaporkan mangsa yang berusia 20 tahun itu mengalami insiden itu ketika sedang memberus giginya. Wanita itu terpaksa dikejarkan ke hospital untuk menjalani pembedahan kecemasan bagi mengeluarkan berus berkenaan. Ia sekaligus menyelamatkan mangsa daripada kemungkinan komplikasi kesihatan lain. Mangsa memberitahu doktor bahawa berus gigi itu termasuk di dalam kerongkongnya ketika sedang memberus gigi. Wanita itu cuba mengeluarkan berus gigi berkenaan tetapi tidak berjaya. Penolong pengarah hospital, Dr. Motlaq Al-Malki memaklumkan mangsa kini berada dalam keadaan stabil. Bagaimanapun, mangsa masih ditempatkan di hospital untuk rawatan lanjut. Ribuan pekerja warga Bangladesh yang terkandas di negara asal akibat COVID-19 mengadakan tunjuk perasaan di hadapan Kementerian Luar di Dhaka bagi menuntut bantuan kerajaan untuk kembali bekerja di Malaysia. Sebelum ini mereka pulang ke negara asal untuk bercuti dan tidak dapat kembali ke Malaysia akibat COVID-19 yang memaksa kebanyakan negara menutup sempadannya. Memetik portal New Age, dianggarkan terdapat lebih 25,000 pekerja Bangladesh dari Malaysia kini terkandas di negara asal sejak penularan pandemik COVID-19. Justru mereka menggesa kerajaan campur tangan dan membantu mereka menyelesaikan isu dokumen perjalanan bagi membolehkan mereka kembali ke tempat kerja di Malaysia. Setiausaha luar Masud Momen ketika bercakap dengan penunjuk perasaan memberi jaminan kerajaan Bangladesh akan berbincang dengan Malaysia bagi menyelesaikan masalah mereka. Seorang pekerja, Muhammad Mohyuddin, memberitahu akhbar New Age bahawa beliau pulang ke Bangladesh pada 28 Januari dan sepatutnya kembali ke Malaysia pada 6 Mei tetapi tidak dapat berbuat demikian akibat COVID-19. Tanpa campur tangan kerajaan, usaha mereka untuk kembali ke Malaysia tidak mungkin berjaya. Mereka juga menuntut kerajaan menyediakan dana bantuan keuangan kerana tiada pekerjaan selama lebih 7 bulan. Lagi serangan pengganas, kali ini di Austria apabila 3 terbunuh termasuk seorang penyerang dalam insiden di ibu negara itu, Vienna.
Menurut polis, dalam kejadian kira-kira jam 8 malam tadi di sekitar rumah ibadat Yahudi Bandar Vienna, penyerang telah melepaskan tembakan secara rambang di bar dan restoran dan menyebabkan 2 orang awam maut manakala puluhan lagi cedera termasuk pasukan keselamatan. Polis kemudian menembak mati salah seorang pengganas yang bersenjatakan rifle itu. Difahamkan insiden terbabit dilakukan beberapa penyerang di 6 lokasi sekitar bandar berkenaan. Tembakan berlaku beberapa jam sebelum Austria menguatkuasakan kembali perintah berkurung bagi mengekang penularan COVID-19. Chancellor Austria Sebastian Kurz dalam pada itu menggesa penduduk supaya tidak keluar rumah dan elak mengunjungi tempat awam. Ia ekoran masih ada pengganas yang bebas dan bandar itu dikategorikan berbahaya buat masa ini. Manakala di Afghanistan, 23 orang termasuk pensyarah dan pelajar terbunuh dalam serangan di Universiti Kabul. Insiden terbabit turut menyebabkan lebih 80 yang lain cedera. Serangan ke atas Universiti Kabul itu merupakan kali kedua dalam tempoh 2 minggu. Dalam kejadian itu, seorang pengebom bunuh diri meletupkan dirinya di tengah kampus sekitar jam 11 pagi waktu tempatan. Diikuti timbakan rambang oleh 2 penyerang yang menyebabkan pelajar bertempiaran lari. Menurut pelajar, serangan berlaku selama sekitar 2 jam. Banyak mayat bergelimpangan antara meja dan kerusi selepas ditembak ketika dalam kelas. Difahamkan ketika kejadian ada himpunan anjuran kerajaan bagi meraihkan hakim dan pegawai penyiasat yang menamatkan kursus yang diadakan di universiti itu. Dalam pada itu, Daesh mengaku bertanggungjawab melakukan serangan berkenaan. Daesh memang menyasarkan institusi pendidikan ketika keganasan memuncak sejak kebelakangan ini. Waktu-waktu yang paling beruntung ialah yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu dan waktu-waktu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Mutiara kata Imam Al-Haddad itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Sama-sama kita banyakkan berselawat di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.